si penanda makam. Teruskan bersama kami. Dia bukanlah ahli sejarah, bukan juga pekerja di kuburan. Dia adalah seorang wanita yang menggunakan kudrat seikhlasnya mencari susul galur keturunan dan keluarganya. Dia berjuang bangsa dari sudut yang cukup berbeza. Apa yang dia lakukan mungkin tidak menarik minat orang lain untuk melakukannya, meskipun semuanya tampak mudah. Walau apapun tanggapan insan lain di luar sana, matlamat wanita ini cukup murni. Kerana itu, dia perlu melakukannya untuk kebaikan bersama di masa akan datang. Menemui Raja Nurjannah Raja Hirdan, anak jati Bukit Candan, Kuala Kangsar, terasa kagum melihat inisiatif dan usaha beliau mencari salah silah kerabat di Raja Perak. Hanya bermula dengan minat mengumpulkan ahli keluarga dan mengenali sepupu, bapa serta ibu saudara yang jauh dan dekat, nenek moyang saudara dan sebagainya, maka tercetusnya ilham untuk menelusuri salah silah keluarganya. Sebenarnya beliau sendiri berasal dari kerabat di Raja Perak, di mana mengikut susur galurnya, Allahyarham Raja Kuluk Muhammad, kekanda kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Idris Pertama, merupakan moyang kepada Raja Nurjannah. Raja Kuluk Muhammad adalah seorang pawang di Raja Perak semasa era pemerintahan almarhum Sultan Abdullah Muhammad Shah II. Khadijah. Empat nama yang berbeza, ejaan yang berlainan, bunyi yang hampir serupa, namun mewakili seorang raja perempuan. Mana satukah nama yang betul dan tepat? Bagi mencari kepastian, Raja Nurjannah ke makam raja perempuan puteri almarhum Sultan Idris Pertama. Nama yang jelas tertera di batu nisan makam diraja itu adalah Khadijah. Dari situlah Raja Nurjannah mengetahui beberapa maklumat lain yang turut ditulis dalam tulisan Jawi, iaitu tarikh mangkat dan sebab-sebab kemangkatan. Lantas makam Diraja Al-Ghufran membuka keinginannya untuk menyenaraikan makam-makam yang terdapat di situ, secara tidak langsung melengkapkan silsilah kerabat Diraja Perak. Makam Diraja Al-Ghufran ini menempatkan hampir 968 makam, di mana ianya terdiri daripada makam-makam sultan, waris dan kerabat Diraja Perak. Dan ada di antara makam-makam ini yang masih belum dikenal pasti siapa pemiliknya. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Nurjannah dalam projek makam dan projek salah silah beliau. Memulakan projeknya dengan makam Sultan Abdullah, diikuti dengan Raja Kuluk Muhammad, pawang di Raja Perak yang mangkat pada awal tahun 1930-an, dan Sultan Idris beranda kepada Raja Bendahara Alang Iskandar atau dikenali dengan gelaran Marhum Teja. Dan hasil daripada 14 kali kami berulang alik ke makam ini, kita dapat catat 968 unit makam. Tapi itu untuk tempoh sehingga Ogos 2010. Projek saya ni saya anggap sangat penting lah, sebab kita boleh tahu susul galur kita, maknanya daripada mana asal usul keturunan kita. Dan dah ramai dah orang tua yang dah tak ada, jadi ada segelintir yang masih ingat tu, kita perlu ambil kesempatan inilah untuk dapatkan balik maklumat-maklumat tentang keluarga yang saya harap boleh jadi rujukan kepada keluarga dan juga untuk masyarakat.
Sanggup berkampung di Bukit Candan semata-mata ingin melunaskan tanggungjawab menanda makam di sini. Walaupun jaraknya beribu batu dari ibu kota metropolitan, namun berulang-alik dari Kuala Lumpur ke Kuala Kangsar tidak memberi sebarang masalah padanya. Cabaran utamanya, sesetengah kubur tidak tersusun mengikut barisan. Jadi bila kita nak buat serial, nak nombor siri itu agak sukarlah. Dan setengah kubur pula batu nisannya sudah kabur ataupun dah pecah, dan ada yang langsung tak ada tanda, cuma batu sungai. Jadi kita tak tahu kubur siapa ni. Tapi pada saya ini bukanlah satu masalah yang besar, sebab kita akan cuba buat buku senarai. Bila buku tu siap, nanti kita cuba minta tolong mana-mana pihak untuk war-warkan pada ahli keluarga, sila tampil beri maklumat kepada kami tentang makam-makam yang tidak bertanda ni, supaya kita boleh buat satu senarai yang lengkap. Kesukaran itu tetap ada, namun Raja Nurjannah tidak mahu menjadikannya sebagai satu alasan. Walaupun kadang-kadang terpaksa berpanas masa melakukan kerja-kerjanya, semangat untuk menghabiskan projek ini amat kuat. Langsung tidak menggunakan mana-mana dana, dia menggunakan wang poket sendiri bagi projek makam dan salah silapnya. Baginya tidak perlu meminta-minta kerana jelas apa yang dilakukannya ikhlas dan menuntut pengorbanan. Kami tidak mendapat bantuan daripada mana-mana pihak, memang duit kami sendiri, sebab ini ialah projek sukarela yang kami sendiri nak buat. Tak ada siapa suruh kami buat pun benda ni. Tetapi macam nak ambil gambar, nak buat papan tanda semua tu memerlukan kos yang tinggi dan di luar kemampuan kami. Jadi sekiranya ada mana-mana pihak yang berbesar hati nak membantu kami dalam hal tu, kami sangat-sangatlah adu-adukan. Apa yang beliau lakukan sedari awal penglibatan beliau dalam projek makam ini tak mungkin dapat dilakukan seorang diri tanpa rakan-rakan baik yang juga mempunyai talian persaudaraan dengannya, iaitu Raja Mariam, Raja Azmatul Asfar, Raja Nur Izaliyah dan Tengku Yasmin. Kami ini satu kumpulan semua sepupu semuanya, semua wanita, dan setiap seorang tu dibagi-bagikan tugas. Jadi sebab saya berminat dalam fotografi, jadi tugas saya adalah untuk mengambil setiap gambar batu nisan dan ambil segala butiran yang terdapat pada batu nisan itu. Terus pada saya ini satu projek yang manfaat, dan lagipun di makam kami mula di makam Al-Ghufran ni adalah makam semua keturunan saya. Jadi saya rasa ini satu peluang yang baik untuk saya yang mesti saya ambil, tak boleh nak tolak lah. Alhamdulillah. Dan juga saya harap ini jadi sebagai satu ibadah untuk saya juga, kan? Bukan, ini salah satu sukarela. Jadi saya rasa memang syukurlah saya dapat bersama kerana dijemput oleh Raja Jannah seperti saya. Idea-idea dan tenaga yang disumbangkan oleh saudara-saudaranya ini untuk menjayakan projek makam dan salah silah amat-amat dihargai, lebih-lebih lagi bila setiap kesukaran itu dikongsi bersama. Saya rasa satu personal sense of satisfaction, sebab saya rasa saya boleh menyumbang sesuatu kepada projek yang saya kira mulia dan banyak manfaatnya tadi. Jadi selain daripada itu, saya rasa satu sense of belonging, sebab menerusi projek ini saya dapat kenal nenek moyang yang sebelum ni mungkin saya tak kenal, ataupun mungkin kita tak ada minat nak kenal sebelum ni. Dia hasil daripada projek makam ni, minat mendalam jadi timbul, dan saya kenal ramai ahli keluarga sama ada yang dah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Dan saya rasa syukur juga sebab minat fotografi saya dapat manfaatkan ke arah sesuatu yang baik, insyaAllah. Projek makam yang bermula pada 15 Disember 2009 ini telah berjaya disiap senaraikan pada 4 Ogos 2010 yang lalu.
Namun ada lagi tugas yang belum selesai. Misi untuk melekatkan dan memasangkan nombor siri pada setiap unit makam dan membuat papan tanda untuk setiap zon bagi menjadi panduan para pelawat masih di dalam proses. Memulakan projek salah silahnya daripada Sultan Ahmadin iaitu Sultan Perak ke-18, beliau nekat ingin mencetuskan kesedaran kepada saudara mara terutamanya generasi muda mengenai pertalian keluarganya dengan raja-raja terdahulu. Perkembangan teknologi maklumat digunakan sebaiknya untuk memaparkan salah silah tersebut ke laman Facebook. Dengan cara ini, ada ahli keluarga dan kerabat yang mempunyai kaitan memberikan informasi tambahan bagi melengkapkan salah silahnya. Mengunjungi saudara mara terdekat dan yang berpangkat lebih tua juga merupakan salah satu kaedah yang diguna pakai oleh Raja Nurjannah dalam menggali pelbagai maklumat sama ada secara langsung atau tidak langsung, sekaligus membuat pengesahan bagi akar umbi salah silahnya. Dibimbangi salah silah ini akan hanya terkubur begitu saja tanpa diketahui oleh generasi yang akan datang, beliau beranggapan yang ianya perlu dibukukan. Sejebis pengalaman dikongsi semasa berkunjung ke rumah Yang Mulia Raja Johannes, cicit almarhum Sultan Abdullah iaitu Sultan Perak yang ke-26. Raja Johannes tidak lokek bercerita mengenai kenangan beliau bersama Allahyarham bapanya walaupun tidak berkesempatan berjumpa dengan moyangnya Sultan Abdullah. Namun cerita-cerita yang diperolehi daripada ayahandanya merupakan sesuatu yang cukup berharga untuk dikenal. Dia duk cerita dia masa kecil-kecil. Dia cakap bawah tu orang tani tegas, untuk agama, adil. Tapi itu yang masa tu prestis ni kat sini. Orang putih tak suka. Tak suka tu nak bunuh, kena buang tak boleh. Jadi yang masa kena ni tu ada mati yang burst kan. Mati burst tu orang putih tu tuduh Sultan Abdullah yang bunuh. Sebenarnya tak, orang-orang kru dia. Jadi itu dia kena buang Sisi Island. Mencari asal-usul dan susur galon keluarga bagi merapatkan lagi ukhuwah dan silaturahim merupakan amalan yang digalakkan oleh Rasulullah. Dengan semangat yang ditunjukkan oleh Raja Nurjannah dan rakan-rakannya ini dapat membuka mata generasi kini agar lebih menghargai ikatan kekeluargaan dan kerja-kerja sukarelawan yang dilakukan di makam diraja ini dapat memberikan inspirasi kepada insan lain untuk diaplikasikan. Mengenal pasti, menanda dan melabel makam diraja serta mengumpulkan salah silah keluarga diraja Perak bukanlah sesuatu yang mudah. Usaha yang dilakukan oleh Raja Jannah dan rakan-rakannya harus diberikan perhatian dan bantuan yang sewajarnya. Untuk itu, saya Rohani Hamdan untuk Galeri Nasional.